Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi. Ya, seperti yang dijanjikan semalam. Okey, pasal semalam saya baca berita, jadi hari ini saya nak berkongsi pula cara VO untuk berita. Ya, cara saya lah, tak bermakna cara saya yang paling bagus, paling berkesan, tapi cara saya rasa macam lebih santai dan lebih bercerita, tu je. Ya. Okey, overall pengamatan saya dalam genre berita ni, kita di Malaysia ni kebanyakan stesen TV ada channel berita masing-masing kan. Dan kebelakangan ni bila social media pun dah semakin rancak, macam-macam orang ada saluran berita sendiri, ya, macam-macam channel web TV yang kita nampak ada di online kan. Cumanya saya perhatikan yang bila saya tahu bila berita je, jadi automatik saya nampak tendensi pembacaan, penyampaian akan jadi lebih kurang sama, ya. Semua stesen yang ada, pengamatan saya je lah, ya. Saya rasa macam pembacaan tu sama, jadi macam baguslah. Kadang-kadang macam cara macam tu akan mempengaruhi masyarakat kita lah kan. Bila kalau pengamatan saya juga macam kalau kita buat audition, bila diberi skrip, masing-masing akan membaca berita dengan cara yang ada di kebanyakan stesen TV di Malaysia ni lah. Jadi benda tu baguslah, macam dah tersemat ke dalam minda masyarakat kita bahawa berita kena baca begitu, ya. Bagus, tak salah pun, ya. Cumanya cara penyampaian yang saya ada ni, saya dulu alhamdulillah lah sempat dilatih oleh dua guru ni yang saya rasa kalau di Malaysia ni, ya, yang ada cara penyampaian yang macam saya ni, dua orang tu guru saya dulu, ya, Datin Sri Nur Azlina Wang Had dan juga Tuan Syekh Rafi, ya. Syekh Rafi dulu bermula di RTM, tetapi bila dia masuk ke NTV7 pada masa tu, dia berjaya menukar pembacaan dia lebih kepada gaya penyampaian yang bersahaja, relax, tetapi lebih bercerita. Saya difahamkan yang diorang dilatih mendapat kursus di CNN Atlanta, ya. Jadi sebab tu dia punya pembacaan macam CNN sedikit, jadi bahasa Malaysia lah, ya. Kalau kita perhatikan, kalau di TV lah, kebanyakan stesen TV, mungkinlah CNN lah kot, saya nampak, ya, jelas yang bahawa penyampaian dia lebih santai, bersahaja, tetapi dia lebih bercerita, ya. Cuma di Malaysia ni macam saya tak tahu, mungkin kita dah get used to it, kita dah terbiasa kalau berita macam tu, ya. Cuma tak salah pun, cumanya pada saya mungkin lebih elok kalau ada option, ya, ada pilihan, ya. Dan saya tahu pun gaya penyampaian saya tak diterima oleh semua orang pun, ya. Ramai yang ada juga yang saya dapat feedback yang gaya penyampaiannya saya tak sesuai untuk news dan sebagainya. Tapi tak apa, itu pilihan masing-masing, ya. Cumanya saya nak berkongsi bagaimana cara penyampaian saya bila membaca skrip lah, ya. Jadi okey, ni skrip berita semalam, ya. Semalam saya baca berita, ya. Dalam skrip setengah jam berita tu macam setengah jam program jugalah. Dia ada segmen ataupun blok 1, blok 2 dan blok 3. Pasal dia setengah jam, jadi dia ada 2 kali iklan, ya, macam you all tengok di TV lah. Kalau dia sejam, mungkin dia ada 4 break, ya, sejam, ya.
Kalau berita biasanya dulu saya ialah awal-awal dulu bila sebelum masuk studio ni saya akan baca dulu berita tu mungkin 3-4 kali untuk kita biasakan skrip tu, ya. Cumanya sekarang ni alhamdulillah mungkin pengalaman kot, saya tengok sekali gitu, alhamdulillah saya dah dapat apa kefahaman tentang skrip tu dan macam mana saya nak baca kan. Jadi sebab tu saya kata yang nak baca apa-apa pun, macam 2 video yang saya berkongsi sebelum ni, saya baca video korporat lain, lepas tu baca setengah jam genre majalah TV lain. Dia lebih saya lebih kalau dalam majalah TV ataupun dokumentari, saya lebih suka berkhayal untuk visualize, untuk menggambarkan situasi yang ada dalam skrip, ya. Cuma berita, ya, saya visualize juga, tetapi mungkin kalau kita letak kadar visualisasi untuk berita tidak setinggi dengan kadar visualisasi yang saya buat bila saya buat VO untuk majalah TV ataupun dokumentari. Kerana pada saya berita dia masih lagi formal, masih lagi tahap keseriusan dia tinggi. Jadi tak boleh berkhayal sangat. Cuba adakan feel yang lebih formal untuk news, ya. Tetapi dalam kadang-kadang news, dalam report news setengah jam, dia akan ada cerita juga yang memerlukan menuntut you visualisasikan gambaran yang macam dokumentari ataupun majalah TV. Itu bergantung kepada skrip berita ataupun skrip apa-apa sahaja, ya. Okey. Cuma ini yang pertama sekali headline, ya. Headline di TV, headline berita. Dan ini berita pertama tentang yang seorang bayi perempuan 7 hari yang digigit anjing kan, peliharaan keluarga dia, yang menyebabkan tangan dia putus. Okey. Dulu bila kalau orang dulu, masa saya yang baru-baru nak belajar baca news, ya, macam mana kita nak pastikan yang kita pausing di tempat yang betul. Ya, itu penting sekali untuk you pause tempat yang betul. Kalau tak pause di tempat yang betul, kadang-kadang dia memberi makna lain, ya. Dan kadang-kadang juga dia macam tak sedap, tak solid untuk satu ayat tu dihabiskan, ya. Jadi kalau dulu macam gini pun, even semalam lagi saya buat headline yang ditulis oleh producer. Okey, apa tu? Tajuk utama 21 September 24 Muharram kan. Pemilik anjing. Okey, saya slash kat situ pasal saya rasa saya nak pause kat situ. Pemilik anjing. Pasal kalau saya tak pause kat situ, dia akan jadi pemilik anjing gigit tangan bayi. Saya rasa macam tak sedap dan tak panci. Terutama sekali bila kita berhadapan dengan headlines lah, kan. Pasal headlines ni pada saya adalah sesuatu yang you nak highlightkan apa dia kulit. Jadi headline ni pada saya dia kena panci sedikit, ya. Jadi saya even berita ni pun saya diajar dulu masa saya di NTV7 feel dulu, ya. Kita berita ni kita nak macam NTV7 dulu, dia nak mencari kelainan dari segala sudut, termasuklah penyampaian, ya, gaya membaca voice over dan sebagainya. Dan selepas pada satu ketika tu Tuan Syekh Rafi dah berhenti dan Datin Sri Norazlina pun dah berhenti, jadi tinggal saya seorang yang ada, dan saya lah yang diberi tugas untuk buat coaching kepada semua reporter, semua broadcast journalist untuk buat VO sikit-sikit, ya. Dan
ada juga penyampai ada juga penyampai dari stesen lain yang datang ke NTV7, dan bila mungkin kebiasaan untuk dia sudah dapat skrip berita, jadi gaya penyampaian berita tu dia tak boleh tukar. Jadi untuk NTV7 ni kita lebih menyampai bukan membaca, dan penyampaian tu pula lebih bercerita, ya. Dia agak sukar juga dah untuk menukar, adjust apa yang you dah biasa baca dengan gaya bercerita. Pasal gaya bercerita ni kalau tak kena cara, dia akan jadi nampak macam tak formal. Pasal gaya penyampaian berita yang lebih bercerita ni, dia tetap kena maintain bahawa itu adalah genre berita yang kena formal, rasmi, nampak berdisiplin dan sebagainya. Jadi nampak mudah, tapi sebenarnya saya tak tahu, mungkin sebab tu saya tak boleh buat kursus tau. Macam saya nampak ada juga kursus-kursus yang ditawarkan oleh mungkin orang-orang yang pengalaman. Pada saya tak tahu, pasal kalau nak adakan satu gaya penyampaian yang macam gini, dia kena one-on-one session. Pada saya dia kena practical, dia tak boleh teori. Dia kena, okay, you baca depan okay, you baca dulu, lepas tu okay, I baca balik, dan macam mana you boleh apply. Yang macam gitu saya rasa insya-Allah boleh tukar lah. Even di TV Al-Hijrah sekarang pun ada yang junior-junior yang baru masuk, bila saya guide sikit kan, bila saya duduk depan, okey, dia nampak okey macam mana nak tukar. Tetapi bila kita dah tak ada kat depan dia orang, dia berbalik kepada gaya asal. Jadi tak mudah kot, tapi bukanlah susah. Dia kena biasakan sahaja, ya, gaya penyampaian yang lebih bercerita, ya. Saya rasa tahun lepas saya ada buat macam sharing session dengan sebuah radio station, swasta, kerajaan, milik kerajaan. Jadi bila kita saya kata okey, ada kat situ yang baca berita radio. Jadi bila dia bagi skrip radio dan saya suruh dia orang baca, dia orang akan baca, tak tahu, macam ada gaya, satu irama dan rhythm tertentu, dan macam saya katalah, dia yang dia kekalkan range tu untuk setiap paragraf, ya. Dan dia orang perasan yang bahawa kenapalah aku membaca berita begini, ya. Tetapi bila saya baca kat depan dia orang kata, macam mana kau buat macam tu? So saya tahu mungkin susah, tetapi dia perlu practice kot, because mungkin dah terbiasa dengan cara, okey, berita kena baca begitu di Malaysia ni. Mungkin saya tak tahu. Bila ada audition, dan saya ditugaskan untuk menjadi salah seorang daripada juri, bila kita bagi skrip kepada orang-orang yang datang audition, saya akan dapat tahu sama ada dia membaca ataupun dia menyampai lah. Pasal kalau datang audition, bercakap macam saya bercakap, tetapi bila dia beri skrip je, dia bertukar menjadi bukan dia. Maksud saya, mungkin terbiasa kot kalau berita kena macam tu, ya. Tak salah, dan okey pun kalau nak adakan satu signature yang berita di Malaysia kena begitu. Tetapi saya rasa, ya, saya percaya yang gaya penyampaian berita perlu disegarkan jugalah, macam kita buat VO untuk genre lain, ya. Okey, dia akan lebih berkesan kalau ada skrip dengan you all jugalah. Tapi tak apa, yang ni saya akan macam berkongsi je, ya, macam mana saya tukar gini, ya. Dia macam ayat-ayat biasa saja. Jadi macam mana nak jadikan dia lebih beremosi, lebih bercerita, ya. Saya jadi diri saya sendiri je. Sebab tu ada orang yang jumpa saya bila bercakap, dia kata,
oh, kat luar pun macam bercakap pun macam baca berita. Tak, sebenarnya yang gaya saya bercakap lah yang saya apply kan di dalam news. Cuma saya formalkan mengikut kesesuaian. Itu news, jadi kenalah formal kan, pasal berita kan. Okay. Dan satu lagi, saya suka gaya penyampaian NTV7 dulu. Gaya masing-masing, cara saya bercakap macam ni, okey, gaya 1K kena macam tu. Datin Sri Nur Azimah, cara bercakap dia macam tu, dia macam tu. Jadi dia macam own identity, cuma dia lebih bercerita. Gaya penyampaian bercerita dia macam tu. Bila bercerita, jadi bila dia baca berita, itu gaya dia lah, ya. Kita tak ada macam clone satu orang kena macam ada intonasi berita macam ni. Jadi bila kita dengar kan siapa je baca berita, kita tahu yang itu stesen ini, itu stesen ini, kan. Tapi di NTV7 ni kita beri kebebasan gaya penyampaian masing-masing, ya. Okey. Kalau headlines biasanya, ya, dan satu lagi di NTV7 saya suka, dia treat berita ni adalah sesuatu yang penting. Jadi dia tak nak speed, ya, kelajuan membaca tu terlampau slow. Jadi dia nak berita tu urgency kena ada, aggressive urgency, dan speed kena tambah sedikit untuk menampakkan yang news tu penting. Kena baca laju sikit, ya. Tapi kelajuan yang tidak sampai menambah tersasul seseorang anchor, ya. Jadi kelajuan yang selesa bagi seseorang anchor tu, tapi tambah speed dia sikit. Yang tu saya suka. Jadi dia taklah macam maknanya elemen membaca tu kita akan lari tau. Bila saya tahu yang berita ni kena clarity, jelas, sebiji dan sebagainya, tetapi bila kita terlalu menekankan sebiji, dia akan nampakkan berita tu macam mana, tak ada urgency. Dia jadi mellow, dia jadi macam lemah. Ya, okey, dengar cantik, lembut, sebiji-sebiji, ya. Cuma di NTV7 kita tak pakai macam tu, yang ada rhythm tertentu, ya, ada intonasi nak kena habiskan macam gini, tak ada. Dia bergantung kepada seseorang. As long as engkau carry the look and feel berita yang betul, itu je di NTV7. Okay, saya bagi contoh, Okey, dalam salah satu news dia akan ada line up berita, ya, line up berita untuk guide penyampai akan dapat ke situ berita apa selepas ni, berita apa selepas ni, kan. Cumanya kadang-kadang dia boleh berubah, ya. Anytime dia boleh berubah, sebab tu anchor ni dia perlu bersedia setiap masa. Kadang-kadang you kena ad-lib sendiri. Ad-lib ni makna apa? You kena bercakap, buat ayat sendiri untuk cover line. Untuk penonton tak nampak yang ada something is not right is happening. Tetapi itu pun perlukan pengalaman jugalah, ya. Kadang-kadang kalau anchor berita tu tak berpengalaman, bila berlaku technical difficulties, dia akan jadi panik, kan. Dan panik itu macam tak tahu, alamak, semua orang tengok aku, kan. Itu yang buatkan panik. Okey, saya tak nak sentuh banyak sangat tentang penyampaian untuk menjadi penyampai berita. Tak, saya nak tunjuk dulu gaya saya membaca skrip berita dulu, ya. Kalau gaya penyampaian tu mungkin bab lain lah, nanti panjang sangat kita punya video. Okey, kalau saya baca headline, dia berita ni, kalau even skrip pun kan macam dulu kalau saya buat program live back to back, edisi siasat dengan berita edisi 7, ya, dia back to back live, dan saya letakkan feel edisi siasat tu lain, ya, feel news lain. Jadi dia back to back, dan dia maknanya back to back ni makna apa? Edisi siasat habis, ya, saya ada macam lebih kurang seminit setengah, dia duduk dekat set news, baca berita pula. Jadi dia ada macam
mungkin 2-3 minit kot untuk saya switch daripada edisi siasat punya feel yang garang terus menjadi berita yang tak garang lah. Kalau garang siapa nak tengok berita kan. So sebelum saya mulakan news tu, macam masa edisi siasat, dia seolah-olah macam apa tau, saya kena macam imagine saya siapa masa edisi siasat, macam memanggil roh yang saya suka masuk ke dalam menjadi edisi siasat sekejap. Lepas dah habis edisi siasat, saya buang roh tu, saya duduk dekat set news, saya panggil pula anchor yang saya suka, roh dia masuk ke dalam. Umpamanya ya. Tapi tak apa, you all tak payah fikir pasal roh lah baca je gaya sendiri ya. Okey. Saya baca headline ya. Headline dia boleh jadi baca tajuk utama 12 September 24 Muharram. Pemilik anjing gigit tangan bayi hingga putus tiada lesen pelihara. Juga demam kuning bukan penyakit remeh. Boleh je. Tapi kalau saya membaca, saya akan bagi macam tenaga, dia nampak macam adrenalin saya macam tinggi untuk saya macam tak sabar-sabar nak share news ni dengan penonton kan. Jadi saya akan baca begini. Tajuk utama 12 September 24 Muharram, pemilik anjing gigit tangan bayi hingga putus, tiada lesen pelihara. Juga demam kuning bukan penyakit remeh. Jadi saya nak highlightkan certain thing yang supaya penonton dengar, oh, okey. Kan kalau kita tak highlightkan certain words, dia akan jadi mendata. Dan benda tu macam tak tak memanggil kot. Ya? Sebab tu kalau saya diberi headline, saya akan make sure headline tu akan saya baca, energy dia lebih sedikit daripada skrip biasa ya. Okey, dalam segmen pertama ni saya nampak berita tentang anjing gigit tangan bayi ni dia ada 1, 2, 3 story tentang story yang berkaitan. Lepas tu ada berita jenayah satu, berita tentang COVID dan COVID ya. Okey, saya tunjukkan feel antara berita-berita ni okey. Semalam lebih kurang lah ya, saya baca pasal ni tak set, so dia punya roh tak datang, tapi saya cubalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ni bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim. Saya akan cakap macam ya, dengan ikhlasnya. Bila kita nak salute orang kan, nak bagi salutation, janganlah macam nada membaca juga kan. Satu benda yang saya rasa macam senang kalau you all nak faham ya. You pergi airport kan, airport announcement airport dia akan maksud saya berlagu dan membaca ni, penerbangan MH1314 ke Kuala Terengganu akan berlepas dalam masa 5 minit. Penumpang perlu itu maksud saya yang beralun dan berlagu. Dan dia boleh je announce cara begini, penerbangan MH1314 ke Kuala Terengganu akan berlepas dalam masa 5 minit lagi. Diminta penumpang sila hadir ke pintu masuk. Macam dia lebih memberitahu, lebih bercerita. Itu maksud saya. Kalau orang yang tak ada dalam industri mungkin tak faham kan. Kat airport, you kat negeri mana-mana lah kan, yang you dengar announcement airport yang berlagu dan berirama. Dan kebanyakannya saya pergi airport, kebanyakannya berlagu dan berirama. Melainkan kalau kita pergi dekat US ataupun negara-negara luar, dia lebih memberitahu lah, lebih bercakap macam biasa ya. Satu lagi ini contoh yang senang. You dalam flight, you dalam flight, minta maaf ya, bukan saya nak komen apa-apa, tak. Nak suruh you dapat bezakan antara orang yang membaca dengan menyampaikan dari hati kot. Menyampai dengan membaca.
You dalam flight, bila you dalam flight, okay, leading steward or stewardess akan buat announcement tentang edaran, dan you bezakan dengan bila you dalam penerbangan dan pilot bercakap. Okay, pilot buat announcement. Pilot, kita boleh tahu yang pilot tak berskrip dan dia akan bercerita, dia akan bagi tahu cara pilot memberitahu dengan cara leading steward or stewardess yang macam memberitahu tetapi dia sebenarnya menghafal dan membaca. Pada saya lah. Ya. Tapi bila kita dengar je kapten bercakap, dia kata itu memang gaya penyampaian yang bersahaja dari hati lah. Mungkin memang macam tu, dia sengaja untuk bezakan antara leading steward or stewardess dengan captain. Saya tak tahu, ya. Okey, kalau anjing punya story semalam, first story, biasa saya akan baca lebih bersemangat sikit lah kan, first story kan. Pemilik seekor anjing yang menggigit tangan seorang bayi berusia seminggu di Melaka yang dilaporkan media semalam disahkan oleh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB tidak mempunyai lesen untuk memelihara haiwan berkenaan. Anjing jenis Plot Hound itu sudah ditangkap dan diserahkan kepada Jabatan Veterina Negeri untuk tindakan kuarantin 2 minggu bagi memastikan tiada penyakit anjing gila atau rabies. Dia laju sikit. Pergi ke story kedua. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat masih menunggu siasatan polis berhubung insiden bayi putus tangan itu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, kes itu akan ditentukan polis sama ada membabitkan isu kecuaian atau sebaliknya. Okey? Saya tak matikan ayat yang sama kan? Macam full stop tu, saya tak ada lagi satu ayat atau rhythm. Saya tak pakai rhythm. Maknanya macam saya bagi tahu macam tu, saya bagi tahu macam itulah. Sebaliknya, ada yang guna cara yang every noktah you kena macam beralunkan irama ayat. Ada juga yang macam gini Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat masih menunggu siasatan polis berhubung insiden bayi putus tangan itu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, kes itu akan ditentukan polis sama ada membabitkan isu kecuaian atau sebaliknya. You know, dia macam rhythm. You perhatilah dalam you tengok berita semua, you perhati apa yang saya cakapkan ya. Okay, saya pergi ke sini. Selain berita malang yang menimpa bayi berkenaan, turut dipersoal adalah keselamatan dan relevannya menjemur bayi untuk meredakan jaundice atau demam kuning. Menurut pakar perunding kanak-kanak Hospital Pakar KPJ Tawakal, Dr. Faisal Muhammad Fazli, demam kuning tidak boleh dipandang remeh dengan hanya menjemur, tetapi perlu mendapat rawatan pakar di hospital kerana bayi berdepan risiko maut atau kecacatan kekal. So, story ni dia lebih saya gunakan untuk sama-sama menasihati penonton bahawa jangan duduk rely on yang social media punya yang tak sahih ni, yang apa, demam kuning pergi jemur matahari pukul apa. You know, yang ini kita sama-sama macam memberi satu amaran secara ringan kepada penonton untuk kita support story interview doktor yang akan keluar selepas tu. Ya. Okey, habis story itu kan. Story pasal anjing, dia bertukar kepada story lain yang feline. Okey. So kat sini kita kena ada macam saya cakap transition. Ya, transition. Di Johor, polis menumpaskan sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah dikenali sebagai Rose Quartz menerusi 6 serbuan berasingan di sekitar negeri itu. Ya, saya lalu akan habiskan di sekitar negeri itu. Macam saya tak ada di sekitar negeri itu. Faham? Itu beza dia. Di sekitar negeri itu. Cara penyampaian saya, berasingan di sekitar negeri itu. Ini berita jenayah kan, kita nak macam cepat. Okey. Beralih pada COVID. Daripada tumpas sindiket kes jenayah beralih kepada COVID.
58 kes baru COVID-19 hari ini walaupun berkurangan berbanding semalam, namun satu kluster baru dikesan dalam kalangan pendatang asing tanpa izin parti di Kunak, Sabah. Okay? So dia bertukar. Berita COVID tu feel dia mungkin bukan feel jenayah kan? So dia feel yang nak memberitahu ke orang yang COVID tak selesai lagi. Dia bergantung kepada cara you memberitahu orang. Ini mungkin cara saya. You ada benda ni, tapi cumanya benda ni kita tak biasa kan. Jadi saya cuba bagi kebiasaan. Okey, ni COVID yang sama. Sementara itu di Kedah, penduduk yang berada di dalam kawasan PKPD secara pentadbiran atau TEMCO tidak perlu bimbang dengan bekalan makanan kerana ia mencukupi sehingga 2 minggu dan mereka dinasihat supaya tidak melakukan pembelian panik. Okey, so energi dia mungkin berbeza. Ini pun bentuk nasihat. Saya tukar sikit-sikit sebanyak. Okey. Dari COVID dia masuk berita tentang solat COVID juga, solat masa COVID. So dia still COVID tapi ini solat, something to do with agama. Jadi feel bekalan makanan, dia masuk feel solat. Okey. Amalan kelaziman baru ekoran COVID-19 termasuk garis panduan pelaksanaan solat berjemaah adalah bersandarkan ijtihad atau pandangan ulama. Sumbangan itu jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri tidak perlu wujud lagi sebarang pertikaian kerana persoalan tersebut telah pun diterangkan dalam buku soal jawab fiqh COVID-19 yang dihasilkan Jun lalu. Okay? So dia lebih solat, lebih keagamaan, dia macam tukar feel sikit. Sebab tu saya kata kalau saya baca berita, antara berita ke berita pun feel dia lain, energi dia lain, intonasi dia mungkin lain sedikit. Intonasi dia akan berubah mengikut feel yang kita letak, ya, untuk memantapkan mungkin memantapkan mutu bercerita tu, ya. Dan dia break dengan ini teaser lagi. Teaser sebelum iklan masuk, dia tease dulu. Tujuan teaser adalah untuk mengusik. Maknanya apa nak usik ni? Untuk orang stay untuk blok kedua. Jadi cara membaca saya semalam, blok kedua ada tentang pilihan raya di Sabah kan. Semalam penamaan calon dibuat. Jadi saya bayangkan yang kita semua, walaupun kita orang Semenanjung, kita nak tahu apa perkembangan politik di Sabah kan. Jadi teaser saya baca, bukan saya nak cakap macam mana, go brutal with your range of voice untuk bagi dia nampak range you tinggi rendah kan. Dia tak macam monotonous, ya. Saya baca teaser semalam, 16 parti bertanding di PRN Sabah. Pasal saya highlight kan 16 parti. Kalau saya baca 16 parti bertanding di seketika nanti, 16 parti bertanding di PRN Sabah. Dia macam nampak 16 tu macam tak macam luar biasa. Sedangkan 16 parti tu kan luar biasa kan. Jadi saya highlight kan 16 parti bertanding di PRN Sabah. Ya, okey. Itu je. Hari ini saya share segmen pertama sahaja pasal nanti lama, ni penuh setengah jam. Okey. Itu sedikit sebanyaklah perkongsian saya hari ini. Ini tentang berita pula. Dan berita tu kan, setiap berita kan dia ada macam klip akan masuk kan. Dekat tu akan ada suara latar juga. Jadi suara latar tu pun penting juga. Sebab tu saya perasan lah di TV Al-Hijrah ni, pasal dulu saya ada bagi sedikit feedback kepada head of news. Saya kata macam bila saya baca, bila saya baca, saya lebih adrenalin saya tinggi, agresif saya, macam urgency saya tinggi. Jadi saya nak pastikan siapa yang membaca VO untuk klip itu menyambut energi yang sama. Ya, pasal apa? Kalau dia tak sambut energi yang sama, dia akan nampak kontras terlampau jauh. Bila penonton nampak saya baca agresif, tiba-tiba story anjing gigit bayi ni, VO-nya
macam baca lag ya. Jadi nampak kontras kan. Jadi macam dokumentari juga, keseluruhan duration berita tu penting. Jadi saya nampak lately ni dia punya aggressiveness, dia punya urgency tu pun dah ada dalam voice over yang dibuat oleh mungkin BJ yang buat voice over tu lah. Tapi baguslah tu, dah ada macam sedikit penambahbaikan ya. Saya rasa untuk orang yang tak ada dalam industri, bukan yang membaca atau menyampai berita ataupun tak guna apa-apa untuk membaca apa-apa kan, tapi saya rasa boleh juga you all ambil lah apa yang saya bagi tips tu ya, untuk macam SPM pun akan ada apa test amali kan, kena baca juga kan. Jadi dulu kalau macam skrip begini, you go one round and then you akan baca nada you macam mana nak pause Amalan kelaziman baharu ekoran COVID-19, mungkin kat situ you nak tu you patahkan begini. So at least you akan tahu kat situ you perlu pause ya. Amalan kelaziman baharu ekoran COVID-19 termasuk garis panduan, mungkin kat situ you nak pause lagi. Garis panduan pelaksanaan solat berjamaah, kat situ adalah bersandarkan ijtihad atau pandangan ulama. So you tanda kat mana you nak pause. Dia akan bagi guide pada you dengan lebih berkesan lah, supaya you tak tahu kan nanti kan terlebih. Macam tadi saya tersalah pause, termasuk garis panduan, padahal pelaksanaan ada satu lagi, garis panduan pelaksanaan, kat situ pause ya. Itu sikit sebanyak untuk hari ini. Kalau berfaedah, ambillah ini. Kalau tak apa, saya kongsi cara saya je ya. Terima kasih banyak ya. Subscribe dan like, bagi feedback dan apa-apa soalan, insya-Allah saya jawab berdasarkan pengalaman saya yang tak seberapa dalam industri ni. Jumpa lagi insya-Allah untuk segmen kedua, mungkin esok 3 ke. Kita tengok macam mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.